Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai ingin sampaikan dua kisah seram. Dua kisah seram yang bagi Brother Fai sukar untuk Brother Fai membacanya, tapi Brother Fai akan cuba untuk menjelaskan dua kisah ini. Yang kisah pertama ni dia lebih kepada dialek Sabahan. Yang kisah kedua ni pula dia lebih kepada typing short form. Tapi macam mana pun Brother Fai akan cubalah. Okey, mari kita sama-sama mendengar kisah ini. Baik saudara, kisah yang pertama ini tajuknya adalah Bawa Jenazah Balik. Ada satu pengalaman seram dan nyilu. Nyilu ni rasa macam seram, merinding lah. Yang saya akan kejadian yang pernah berlaku lewat 90-an. Kenapa seram? Ialah dalam berdua bawa balik dengan van. Lepas tu bila kena main, rasa nyilu seperti di dalam kita ditusuk-tusuk dengan benda keras di ulu hati. Jarak Keningau ke Kota Kinabalu, Sabah ialah 168 km. Dari jarak ini, dahulunya akan memakan masa 2 jam lebih kalau ikut laluan lama KK Tambunan Keningau. Ya, saya orang Keningau. Ini bukan pekerjaan saya. Saya juga, cuma bersahabat akrab dengan anak tauke keranda dan pengurusan jenazah mayat non-Muslim sahaja. Alkisah cerita, bapa kepada kawan saya ini sudah berkecimpung dengan bisnes pengurusan jenazah ini kurang lebih 30 tahun dan namanya saya tidak akan ungkap. Sebab mereka memang masyhur anak beranak kerana mereka lah satu-satunya yang menjalankan pekerjaan ini sebagai mata pencarian keluarga mereka. Tauke yang baik hati ini bahkan boleh melakukan postmortem di bilik mayat jika diarahkan polis untuk kes jenayah berat. Satu hari, mereka dapat panggilan telefon untuk membawa jenazah balik meninggal dari hospital besar Kota Kinabalu ke Keningau, iaitu bandar kami lah. Untuk sampai ke Keningau, perjalanannya perlu merentasi Gunung Ganang. Sebab permukaan di bandar kami adalah di pergunungan dan dahulunya sebuah hutan belantara yang maha kaya dengan flora dan fauna. Saya meminta izin untuk ikut dan bapa kawan saya izinkan. Kerana saya juga mau jalan-jalan sambil mencari pengalaman baru. Memang tabiat semula jadi saya merantau, melancong dan mengembara. Sebab itu, sampai sekarang jika bukan gara-gara coronavirus ni, saya sudah ke Perth, Australia melancong. Makanya kami bertiga dengan van khas menuju ke ibu kota Sabah. Kami bertolak jam 2 petang ke Kota Kinabalu, Sabah dan sampai dekat-dekat jam 4 lebih petang. Masa sampai di Kota Kinabalu atau short form popular dia adalah KK lah. Bandar KK sudah hujan lebat. Lebih gelap, langit sudah gelap. Kami tunggu lebih kurang 3 jam lebih lagi untuk proses sijil mati, postmortem dan pemakaian baju jenazah. Perempuan muda ini meninggal kerana kanser. Dia ada 4 orang anak dan suaminya Sugul sudah puas menangis. Setelah urusan sembahyang ringkas diucapkan, maka kami mengangkat keranda itu naik ke van. Keluarga si mati memandu kereta lain. Kami bertiga, berempat included jenazah. Saya duduk di hadapan van. Tauke bawa kereta, anaknya di belakang. Ada kerusi special di sana. Kami bersembang-sembang menghilangkan kebosanan. Sambil Tauke bergerak,
sederhana laju menuju ke Penampang sebelum van meluncur laju ke Tambunan. Belum ada apa-apa lagi masa ni. Van ini good condition, masih baru dan tiada kerosakan. Segalanya well function. Sampailah kami ke Gunung Emas. Dalam perjalanan mendaki Gunung Ganang yang tinggi dan malam berlabu pekat, memang saya akui rasa seram sekali. Apatah lagi ketika membawa mayat jenazah manusia. Kesian mendiang ini. Sudah lama dia berjuang melawan breast cancer dia. Akhirnya ajal datang menjemput. Sebelum tiba di Gunung Emas, kami perasan sekali yang van jenazah menjadi berat sekali. Van ini masih baru. Buka plastik bah. Masakan sudah ada masalah enjinnya. Masa ini kabus mula datang dan tiada kereta mengikori kami dari belakang. Jam sudah dekat 9 malam. Kami tidak boleh rush kerana kami membawa orang mati. Perlu hormatlah. Tapi van sudah semakin perlahan. Di sinilah saya rasakan betapa nyilu sekali. Seram sekali lah tu. Takut dan ialah macam itu, ulu hati dicucuk-cucuk dari dalam. Bila satu corner, tiba-tiba kereta itu mati sendirinya. Nah, si tauke hampas tangannya di atas steering van. Dia tengok, Sia tengok si tauke mulutnya terkumat kamit macam membaca mantra. Dan anaknya juga demikian. Anaknya rapat ke telinga saya dan berbisik. Kita sudah kena main, bilangnya. Awak semayang agama awak. Lepas tu seluruh bulu roma di badan saya meremang. Entah mungkin kecut dan gopoh, saya tidak tahu apa sudah doa yang keluar dari mulut saya. Lepas tauke berdoa, dia cuba start enjin kereta. Tapi enjin tetap tidak mahu hidup. Kali ini tauke terus turun dan dengan laju dia pusing seluruh van kereta sambil hampas-hampas tangannya di dinding van. Dia bilang sambil hentak-hentak tangan di badan van. Hai kamu makhluk gaib yang tidak kelihatan. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku diberi mandat menjaga tubuh dan raga si mati. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Tolonglah. Kasihanlah si mati. Selama hidup dia sudah menderita. Jangan pula selama dia sudah pergi, kamu datang lagi mengganggu dia. Si angkol tauke yang berpengalaman 30 tahun ini terus mumbling. Bercakap-cakap lah itu. Dia terus menghentak-hentak tangannya dan naik van. Dan langsung start enjin van terus hidup. Saya tidak berani bersuara. Bahkan terus terdiam lemas. Bermakna dia diam sajalah. Kerana mengalami kejadian luar biasa aneh ini, van terus hidup dan lancar perjalanan kami balik ke Keningau. Setelah menurunkan si jenazah di rumah keluarganya, kami balik dan tauke suruh saya langkah api dahulu sebelum masuk tidur. Sebab takut-takut kalau semangat jahat mengikori kami balik. Dia suruh kami mandi daun limau dan buah limau. Lepas makan saya terus tidur di bilik anaknya, iaitu kawan sekolah saya lah. Keesokan paginya, si Uncle Tauke baru menceritakan kejadian yang sebenar. Dia bilang, masa belok kona naik ke gunung, dia nampak van jenazah diikori 2 lembaga hitam. Mereka duduk di atas atap, di atas bumbung van lah itu. Dan bila sampai ke corner tempat kami berhenti semalam, semangat itu bercadang mau melapah tubuh jenazah dengan lidah panjang mereka. Saya cakap dengan angkol, makhluk tu apa? Dia bilanglah, itu iblis. Penunggu yang ada di corner Gunung Emas. Lazimnya ia suka muncul kalau ia terbau mayat manusia. Mereka akan makan daging mayat itu supaya kekal berkuasa. Itu semangat jahat. Semalam masa halau, saya ada baca mantra pendinding. Mereka cabut kepanasan, bilangnya.
terdiam saya melihat Angkol. Dia bilang, setiap kali manusia mati, mesti ada seseorang di sisinya. Kalau tiada, semangat jahat datang dan menjilatnya dengan lidah panjang. Sebab itu kesukaan mereka. Si Angkol adalah penganut Buddhis yang taat. Dan walaupun sudah kaya raya dengan perniagaan ini, tetap merendah diri dan tidak tambirang itu. Tambirang tu maksudnya dalam bahasa Sabah tidak belagak lah. Jadi inilah perkongsian saya, bukan rekaan. Dari Larry Raphael. Dia cakap kat sini, based from the true story. Baiklah saudara, kisah yang kedua ini datangnya daripada, sebentar ya, Zulfaizal. Zulfaizal. Dia ni daripada pendengar daripada channel The Haunting Cruise dan PN, dan dia telah menghantarkan cerita ini pada PN untuk meminta kami untuk kongsikan ceritanya lah. Okey, di sini beliau mengatakan, saya Adi, bukan nama sebenar. Puasa makin dekat. Ada satu kisah, satu-satunya kejadian yang saya rasa agak paranormal. Agak seram lah sebenarnya maksudnya tu, yang pernah saya alami masa raya puasa ketiga, puasa 3 dekad yang lepas. Tak seram pun, tapi bila raya puasa, tiba-tiba kadang-kadang saya teringat. Jadi saya share lah kisah ni. Masa tu masih sekolah rendah. Tak silap saya darjah 3 atau darjah 4 lah macam tu. Raya puasa tahun tu beraya di KL lah, rumah arwah opah, tok dia sebelah ibu. Biasanya memang balik raya rumah arwah opah, tapi tahun tu parent plan raya sebelah KL. Satu malam tengah cuti raya, kami pergi beraya rumah makcik di area KL jugalah. Tengah yang dewasa dalam rumah kumpul dengan sanak saudara. Kami yang budak-budak, adik-adik dan sepupu, termasuk saya katanya, main bunga api di laman rumah. Untuk pengetahuan, antara kami, saya adalah yang paling sulung. Dalam total sepupu sepapat lah. Main bunga api kertas, asap banyak tu. Bukan yang jenis dawai. Tengah main bunga api, saya pergi jauh sikit dari kelompok adik-adik dan sepupu. Saya pun tak pasti kenapa, tapi seagak saya, sebab yang lain jarak umur mereka jauh sikit lah. Jadi rasa macam tak ada geng yang umur dekat-dekat dengan saya. So saya malas nak campur katanya. Saya pergi main jauh sikit. Jauh pun tak adalah jauh mana, masih nampak mereka lagi bermain lah. Sambil main bunga api, saya mencangkung. Tujuannya saya nampak di tanah ada laluan semut yang biasa kita lihat di tanah lah, biasanya kat laman rumah kampung. Saya main bunga api tu sambil mencucuh ikut laluan semut tu, sarang semut tu. Situ agak gelap sikit sebab cahaya lampu depan pintu rumah dah tak berapa terang, sebab dah jauh sikit dari laman. Tiba-tiba tengah leka mencangkung, saya perasan ada susuk tubuh berdiri depan saya. Tapi saya tak nampak wajah dia. Tapi saya yakin susuk tubuh seorang kanak-kanak yang sebaya atau hampir sebaya dengan saya. Saya tak nampak wajah sebab saya mencangkung dalam suasana kelam, dan dia berdiri betul-betul depan saya sambil tangan dia pegang bunga api dekat tangan dia. Paras perut, dia main bunga api tu di paras perut dia lah. Jadi dari angle saya dan dia tambah silau bunga api tu, saya tak nampak wajah dia. Cuma susuk tubuh seorang kanak-kanak ajalah. Tak ada rasa takut masa tu sebab fikir ada budak dari rumah berdekatan datang dekat saya. Sambil dia main bunga api dekat-dekat dengan saya lah. Bila saya perasan ada orang berdiri depan saya tu, saya cuma dongak kepala, tapi dalam keadaan mencangkung lagi. Bila saya pastikan tu susuk badan budak sebaya saya,
Kalih tengok adik-adik dan sepupu yang main depan laman yang dekat dengan pintu rumah awal tadi. Memang saya pasti semua ada sebab tak ramai pun. Jadi saya masa tu mungkin budak rumah berdekatan. Mungkin nak join main bunga api lah. Bila saya kalih balik dongak dekat dia, saya just cuma senyum tanda macam nak bagi signal lah, nak kawan kan, macam tu. Tiba-tiba susuk tubuh depan saya tu lempar bunga api dia, ngam-ngam kena dekat kaki saya. Dan bunga api tu macam melekat kat kaki dia lah. Saya terkejut dan menjerit, "Aduh!" Sebab rasa panas kena bunga api sambil melompat ke belakang dan terduduk sambil tepis bunga api tu. Jeritan saya dapat didengari hingga yang dalam rumah dengar, dan ada yang keluar nak tengok apa jadi kat saya. Sebelum mereka sampai dekat saya, susuk tubuh kanak-kanak tadi dah tak ada, hilang. Bunga api yang kat tanah pun ada satu je yang masih menyala, iaitu bunga api saya. Yang saya ingat bila mereka tanya apa hal menjerit, sebab saya cakap ada budak baling bunga api, tapi mereka kata mana ada budak, sebab rumah berdekatan pun macam tak ada tanda-tanda orang main kat luar. Last, saya kena marah sebab dikatakan bermain bunga api sambil tak jaga keselamatan. Walaupun lecur macam kena cucuh puntung rokok, tapi parutnya sampai sekarang masih ada. Bila raya puasa, tengok kanak-kanak main bunga api depan laman rumah, kadang-kadang saya teringat kejadian tu. Persoalannya, siapa susuk tubuh budak tadi? Dan kenapa dia bertindak begitu? Jadi bila dah dewasa, saya anggap mungkin masa tu ada yang marah dengan tindakan saya yang mencucuh bunga api di laluan semut tu. Entahlah. Jadi moral of the story, semut pun makhluk ciptaan Tuhan. Susuk tubuh tadi pun sama juga. Mungkin kelakuan saya yang tak elok masa main bunga api, jadi ada yang cuba bagi peringatan, jaga kelakuan diri kita ni. Entahlah katanya. Wallahualam. Sekian dari saya. Baiklah saudara, Brother Fai dah cuba sedaya upaya untuk membaca kisah yang amat sukar untuk Brother Fai fahami ni, dan cuba untuk memahamkan, ada tak perkataan memahamkan supaya anda fahamlah apa yang Brother Fai sampaikan kepada anda ni. Dan ada satu pesanan daripada Brother Fai, kalau boleh anda para pendengar, anda para followers cerita seram The Haunting Cruise dan PN, kalau nak hantar cerita, kalau boleh penulisan anda ataupun cara anda typing tu janganlah short form. Biarlah kalau yang bagus tu kalau ada titik noktah dia, supaya Brother Fai tidaklah sengsara untuk fahamkan cerita anda ni, dan tidaklah sengsara untuk membacanya, ya. Okey, tak apalah untuk kali ni Brother Fai okey kan, tapi kalau dah sampai 5-6 kali, macam mana nak kasih faham, pening tu, tension juga tu. Okey, tak apa. Kita berjumpa pada esok malam dalam kisah-kisah yang lain. Bye-bye.